Didik TV KPM. Seterusnya ialah penggunaan stimulus. Apa dia stimulus? Okey, stimulus ialah rangsangan untuk calon menjawab soalan. Bentuk stimulus ialah peta, petikan, gambar, jadual, carta dan sebagainya. Kadang-kadang ada gambar dalam soalan. Itu bukannya nak bagi cantik kata soalan, tapi ada fungsinya sebagai panduan untuk murid menjawab soalan. Sebab dia boleh bagi panduan sama ada dalam soalan A, B ataupun soalan kebat. Jadi dia memang bagi panduan. Jadi bukanlah saja-saja letak gambar untuk bagi cantik kata soalan. Bukan. Dia sebenarnya memberi panduan untuk murid jawab. Jadi murid kena teliti apa bentuk stimulus yang wujud dalam kertas soalan. Jangan abaikan. Calon mesti meneliti semua stimulus yang ada dalam soalan untuk membantu mereka membina jawapan. Sebab tu saya kata stimulus perlu dinilai, perlu diteliti. Ambil masa beberapa saat untuk menilai stimulus. Apa yang stimulus cuba sampaikan. Jadi murid-murid jangan abaikan. Jadi bila tengok petikan panjang je kan, petikan daripada akhbar, abaikan terus nak jawab soalan. Jangan. Mungkin dalam stimulus itu ada jawapan yang memberi markah kepada murid. Cuma syarat stimulus ialah murid tidak boleh menyalin bulat-bulat, menyalin sepenuhnya. Murid kena huraikan. Macam yang kita fokuskan tadi, bila jawab soalan kebat, kita kena huraikan. Kena ada 5 elemen utama. Okey, kita tengok contoh stimulus. Okey, contoh stimulus ini ialah daripada soalan peperiksaan percubaan. Petikan berikut berkaitan dengan kemerdekaan negara. Jadi panjang kan? Murid-murid jangan abaikan. Sebenarnya stimulus ini boleh dikatakan sebagai pengganti kertas 3 untuk membantu murid mendapat markah. Jadi kalau dulu ada kertas 3 yang boleh bantu murid, sekarang ada stimulus. Jadi mari kita lihat stimulus. Contoh stimulus ini ialah daripada petikan akhbar bernama 9 Ogos 2019. Georgetown 9 Ogos sempena menyambut bulan kemerdekaan ini, seorang veteran tentera darat Malaysia TDM hari ini menyeru agar rakyat Malaysia mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan semangat patriotik. Yahya Hussein 65 berkata, masyarakat khususnya anak muda perlu menanamkan semangat cintakan negara dalam mempertahankan keamanan negara yang dilihatnya semakin berkurangan dalam kalangan masyarakat. Harapan saya buat rakyat Malaysia khususnya anak muda yang akan mewarisi negara supaya sentiasa menjaga keamanan. Jangan runtuhkan kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan senang untuk mencapai kemerdekaan. Orang terdahulu bermati-matian untuk keamanan kita sekarang. Sebagai individu yang sanggup menggadaikan nyawa demi keamanan dan perpaduan negara, beliau sedih melihat segelintir pihak dan individu yang tidak bertanggungjawab sengaja mewujudkan provokasi demi kepentingan sendiri. Okey, kalau kita baca sahaja, kita tak tahu apa yang dia nak. Apa yang dia cuba sampaikan. Jadi Nisa dan murid-murid sekalian, bila kita tengok stimulus, perkara yang pertama ialah kita tandakan kata kunci soalan. Dia nak apa sebenarnya? Daripada petikan yang panjang saya baca tadi, dia nak apa? Okey, kita tandakan dulu. Kita tengok dulu soalan. Jelaskan maklumat yang anda perolehi daripada petikan tersebut. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda mempertahankan kemerdekaan negara yang dikecapi? Jadi, kata kunci dia ialah bagaimana anda mempertahankan kemerdekaan negara yang dikecapi oleh negara kita pada hari ini. Jadinya dia tanya bagaimana ataupun cara bagaimana kita nak mempertahankan negara. Sebab itu kita kena tengok dulu soalan sebelum kita meneliti stimulus tadi. Tadi saya baca panjang. Bila kita nampak pernyataan panjang, kita terus baca, kita tak tahu apa yang diminta, apa soalan nak. Tapi kita kena baca soalan dulu supaya sambil kita baca, kita kena tanda. Apa panduan yang ada dalam stimulus berkaitan dengan soalan. Kalau soalan ini kata bagaimanakah anda mempertahankan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara kita pada hari ini. Jadi kita tengok balik soalan,
Kita tengok balik petikan. Dalam soalan tadi, okey, yang saya biru-birukan ni, yang saya warnakan ni, okey, nak bagi murid-murid semua nampak. Mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi masa lepas. Maknanya, macam mana kita nak mempertahankan kemerdekaan negara, kita ambil iktibar daripada peristiwa masa lepas. Kita dijajah oleh British, okey, kita dijajah oleh Jepun. Jadi kita ambil iktibar supaya kita tidak mudah lagi dijajah. Okey, kemudian mengukuhkan lagi perpaduan dan semangat patriotik. Supaya kita ni ada semangat mencintai negara. Menanamkan semangat cintakan negara, ada pun. Memang dia letakkan panduan jawapan. Tetapi murid tidaklah boleh untuk salin semua. Dia tidak akan dapat 8 markah. Daripada jawapan ini, contohnya sentiasa menjaga keamanan, jangan runtuhkan kemerdekaan, sanggup menggadaikan nyawa. Itu ialah panduan dalam stimulus. Cara menjawab, perlu ada isi, huraian lanjutan, contoh dan inference. Maksudnya daripada soalan tadi, kita kena hurai dia menjadi jawapan. Contohnya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, saya mempertahankan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara kita. Itu penyataan soalan. Dengan mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas. Kita jumpa kat mana jawapan tadi? Dalam bahan stimulus, cikgu. Bagus. Dalam bahan stimulus. Hal ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Oleh itu, negara akan sentiasa aman. Contohnya, mengambil pengajaran daripada peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kesimpulannya, negara akan bebas daripada penjajahan. Okey, daripada isi tadi, isi yang kita jumpa dalam stimulus, mengambil iktibar kan daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas. Kemudian kita huraikan. Kita jangan salin semua. So, kita tak akan dapat markah penuh sebab kita tak ikut elemen dalam aras 4 tadi. Okey, tapi kalau tulis 1 je tak cukup lah. Dia tidak menepati 8 markah. Jadi murid tulis lagi 1, kita ambil lagi mana-mana. Selain itu, saya akan menanamkan semangat cintakan negara. Okey. Dalam diri. Hal ini dapat melahirkan semangat patriotik dan cintakan tanah air. Oleh itu, negara akan kekal berdaulat. Contohnya, memperingati perjuangan tokoh-tokoh masa lalu dengan mengadakan sambutan Bulan Kebangsaan dan sanggup menggadaikan nyawa apabila diserang musuh. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni dan negara akan terus merdeka tanpa sebarang pencerobohan kuasa asing. Okey, murid-murid, melalui satu isi yang kita boleh cari dalam stimulus, kita boleh kembangkan jadi satu jawapan dengan meletakkan 5 elemen tadi. Apa 5 elemen tadi yang kita senang nak ingat? Dia mesti ada kata apa? Penanda wacana. So, setiap jawapan tu kita letak penanda wacananya. Jadi cukuplah 5 elemen untuk murid dapat markah 8 markah. Bunyi macam senang, tapi sebenarnya murid kena mahirkan dengan selalu buat latihan. Ni kena hari-hari buat latihan supaya murid boleh jawab soalan kebat untuk dapatkan markah yang maksimum. Okey, saya nak terangkan sedikit contoh soal stimulus-stimulus yang berkemungkinan boleh wujud dalam soalan. Contoh gambar. Soalan nombor 6. Gambar berikut menunjukkan suasana semasa pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. So, bila kita teliti, bila kita tengok gambar ni, ini gambar pegang spanduk, berkumpul beramai-ramai. Ini ialah gambar mengadakan kempen pilihan raya. Jadi, ia ialah salah satu panduan jawab soalan, iaitu proses pilihan raya. Jadi, bila kita tengok contoh soalan A, jelaskan proses pilihan raya. Jadi, dia dah bagi satu clue. Kempen pilihan raya. Jadi, maksudnya daripada situ dia bagi tahu proses pilihan raya tu apa. Jadi, murid-murid boleh senaraikan. Salah satunya dia dah bagi jawapan melalui stimulus, iaitu mengadakan kempen pilihan raya. Okey, kita tengok seterusnya. Ini poster. Okey, kemampuan Malaysia menangani isu kesihatan global dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Ini ialah gambar poster Hari AIDS Sedunia dan situasi sekarang
imunisasi COVID-19. Jadi murid-murid sebenarnya dengan situasi negara kita yang menghadapi wabak sekarang, murid-murid kena tahu pengetahuan am. Kemungkinan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi murid-murid ini kena peka dengan isu semasa sebab dia membantu untuk jawab soalan kebat. So, contohnya, berdasarkan gambar 3 dan pengetahuan anda, apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Jadi, tadi gambar apa? Tadi ada gambar imunisasi COVID. Imunisasi itu apa? Pemberian vaksin. Jadi, soalan memang berkait dengan stimulus. Jadi, murid-murid semua, calon-calon SPM, jangan abaikan stimulus. Perhatikan, nilaikan, teliti apa yang awak boleh kaitkan dengan soalan kebat. Jadi, saya harap murid-murid semua dapat menjawab soalan bahagian B dengan baik. Seterusnya, bahagian A juga kertas 1 untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Didik TV KPM